kalau mengikut data daripada Sarawak Esport, 2/3 daripada 1.27 juta tu adalah penggiat sukan elektronik. Okay. Nama saya Afiq Fadli Narawi. Saya adalah Presiden Persatuan Sukan Elektronik Sarawak ataupun Sarawak Esport Association, dan sekarang saya memangku jawatan Presiden Malaysia Esports Federation (MESF). Ya. Okey, saya dalam bidang e-sport ni saya dah lebih 15 tahun, sejak zaman sekolah lagi. Waktu tu saya berkecimpung dalam game title Winning Eleven. Daripada Winning Eleven, dan dia pergi ke Pro Evolution Soccer (PES), dan sekarang eFootball. Tu dia punya revolution. Okey, perkembangan e-sport di Sarawak ni kita boleh lihat dari sudut peningkatan jumlah penyertaan sewaktu kita menganjurkan tournament, dan juga jumlah penonton secara online dan offline. Dan di sebalik tu juga kita tengok kalau e-sport ni dia seringkali dikaitkan dengan youth ataupun belia, dan di Sarawak kita ada dalam 1.27 juta orang belia, dan kalau mengikut data daripada Sarawak Esport, 2/3 daripada 1.27 juta tu adalah penggiat sukan elektronik. Kalau kita simpulkan, berjumlah dalam 850,000 orang seluruh Sarawak. Ya. Mungkin ramai yang bila sampai juga komuniti di Sarawak, sebab ada yang saya bila ikut sebagai penting tak berapa nak berkembang berbanding sebenarnya oleh. Ya, tu antara salah satu cabaran yang kita hadapi di Sarawak, di mana kebanyakan perlawanan ataupun pertandingan peringkat international seringkali dianjurkan di Lembah Kelang dan di Kuala Lumpur lah khususnya. Jadi di Sarawak kita kekurangan this kind of exposure, akan tetapi kita di pihak persatuan pun mengambil our own initiative juga, seperti kita pernah menganjurkan My Borneo eForce Invitational pada tahun 2020 secara online, dan baru-baru ni 2023 kita anjurkan secara offline pula. Jadi My Borneo ni adalah salah satu daripada, boleh saya cakap, baby signature event lah daripada persatuan untuk kita menggalakkan penyertaan dari peringkat akar umbi untuk mendapat pendedahan peringkat international, di mana My Borneo ni melibatkan persatuan daripada Singapura, ada dari Brunei, ada dari Indonesia. Jadi ini adalah salah satu langkah awal untuk kita memberi pendedahan peringkat international kepada pemain di negeri Sarawak. Yes, betul. Pertandingan tadi, adakah Sarawak Association Esport ni ada juga plan lain seperti wujudkan dekat sekolah ke universiti untuk meramai dia atau memberikan lagi versi sport kat Sarawak Association? Ya, kalau di peringkat sekolah pula kita ada anjurkan program e-sport activation di sekolah. Kita ada pergi ke beberapa buah sekolah di bahagian Kuching dan juga di bahagian Lundu. Lundu ni kira outskirt sikit lah dia, kalau boleh kita kategorikan sebagai kawasan luar bandar juga. Jadi sekali lagi cabaran di Sarawak ni, kita perlu balance pendedahan tu di peringkat urban dan rural. Kan tetapi kita tengok kebanyakan program-program yang dianjurkan oleh ahli gabungan SESA ataupun Sarawak Esport di bahagian lain sangat aktif dan melibatkan banyak sekolah. Dan kita baru-baru ni ada menganjurkan program bersama dengan Majlis Sukan Negara, iaitu Jelajah Juara Esport Malaysia di Sarawak. Jadi ini melibatkan penyertaan daripada student ataupun pelajar yang berumur 17 tahun ke bawah. Sekaligus kita bekerjasama dengan cikgu-cikgu di sekolah untuk memberi penekanan teknikal khusus kepada pelajar. Ya. Kalau anda tak memberi wujudkan liga secara awal atau profesional khas untuk negeri Sarawak sendiri? Ya, kita pernah anjurkan liga amateur Mobile Legend untuk selected team lah pada tahun ini, tahun lepas kalau tak silap saya.
Mobile Legend League. Ini adalah satu kita punya first benchmarking lah untuk kita tengok penyertaan kelab-kelab sukan elektronik dan juga pasukan-pasukan, dan untuk melihat komitmen daripada pemain-pemain amateur ni untuk melibatkan diri secara komprehensif dalam bidang e-sport. Sebab kita anjurkan liga ni untuk memastikan bakat tu konsisten dan membangun dari sudut performance-nya, tetapi untuk komitmen pula banyak pemain-pemain tak sukar untuk mereka komit sebab kekangan masa, adanya masih belajar di peringkat universiti dan sekolah. Tapi pada tahun depan kita ada merangka satu lagi planning untuk membuat liga bersama dengan bahagian-bahagian di Sarawak. Kita ada 12 bahagian di Sarawak. Baru-baru ni kita juga ada bagi di YB, ada bagi Ya. di Main kata mungkin akan adakan kurikulum untuk e-sport sendiri. So mungkin di Sarawak mungkin ada tak berbincangkan dengan kementerian atau boleh dari sini dalam perancangan juga untuk wujudkan kurikulum tu dalam e-sport. Ya, saya rasa untuk kurikulum di peringkat sekolah ni kita perlu adakan perbincangan lebih lanjut bersama dengan Jabatan Pelajaran ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia untuk secara rasminya memasukkan e-sport ke dalam kurikulum, dan sekaligus saya lihat kalau di peringkat MSSM pun harus kita adakan e-sport tournament untuk persediaan ke Sukma. Ya. Kebetulan Sarawak sebagai tuan rumah. Ya. So ada nak melihat e-sport ni mungkin ada peluang untuk memasuki persiapan persediaan untuk menjadi tuan rumah juga e-sport. Untuk di Sarawak kita punya persiapan dari sudut pencarian bakat tu masih berjalan, sebab ialah melibatkan pemain-pemain ataupun penyertaan daripada golongan bawah 21 tahun. Jadi untuk game title seperti Mobile Legend, kita dah ada senarai panjang. Racing Simulator kita pun dah ada senarai panjang, Tekken 7 pun dah ada, dan PUBG serta eFootball tu kita akan buat lagi beberapa proses tapisan daripada list yang telah kita dapatkan. So mungkin kalau tuan Presiden tadi apa yang cabaran yang dihadapi di Sarawak tu, especially e-sport tadi? Ya, seperti yang saya kongsikan tadi, cabaran dari sudut geografi, sebab dari satu tempat ke satu tempat tu agak jauh. Saya baru balik daripada Kapit, program Hari Belia, dan mereka pun ada menganjurkan pertandingan e-sports juga di sana, FIFA dan kalau tak silap saya Mobile Legend. Satunya geografi, sukar untuk pemain-pemain pergi dari satu tempat ke satu tempat, dan juga capaian internet. Ya, saya akui sekarang ada peningkatan, ada penambahbaikan, tapi masih lagi beberapa pemain kita di luar bandar sukar untuk menyertai perlawanan online sebab capaian internet tak berapa strong. Ya. Yang hari tu kat Kapit tu macam mana lihat talent-talent di kawasan pendalaman ni sebenarnya? Mungkin korang tak ada peluang yang macam tuan kata kan? Dia kalau pemain di kawasan luar bandar ni, kita ada banyak golden talent sebenarnya dekat luar bandar. Pada tahun 2020 kita pernah anjurkan eFootball tournament online, yang mendapat tempat ketiga ni adalah pemain daripada Kapit. Secara kita tengok quite shock lah kan, dengan capaian internet yang agak lemah, tapi bakat dia ada sebenarnya. Jadi di situ juga antara kita punya program pada tahun hadapan nanti untuk buat jelajah e-sports keluar bandar, bagi memberi penekanan dan berkongsi peluang yang ada dalam bidang sukan elektronik. Macam ada tambahan, mungkin saya tak sure sebab tadi saya ada interview for Surah, dia kata dia ada lagi pemain Sarawak di MPL M1. Ya. Betul. So mungkin apa perancangan tuan sendiri, mungkin at least ada seorang pemain wakil dapat beraksi di MPL usia ke-13 tahun? Okey, untuk MPL ni kita tengah berusaha untuk memastikan at least ada satu orang pemain daripada negeri Sarawak yang dapat
bertanding di peringkat profesional. Dan sekarang kita dah dapat lihat juga seperti pasukan Fox Zura tadi dan Bounty sekarang kian meningkat prestasi dan insya-Allah season 13 nanti maybe akan ada wakil daripada Sarawak untuk dijadikan idola pemain Mobile Legend. Plan daripada saya, apa harapan dan target seterusnya untuk Sarawak Association Esport, Sarawak Esport Association? Okey, kita punya harapan selari dengan kita punya visi to go beyond gaming, sebab kebanyakan community melihat e-sport ni hanyalah bermain game, tapi we want them to think to go beyond gaming. Apa yang game ni boleh membantu dalam career kehidupan mereka, tak semestinya menjadi professional player, tetapi boleh menjadi seorang game developer, game designer, caster dan bidang-bidang career yang lain yang berkaitan dengan e-sports, dan paling penting boleh menjana pendapatan secara sustainable dan menjadikan e-sport ni sebagai salah satu industri yang boleh menyumbang ke arah pembangunan ekonomi di Sarawak.